بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Sama-sama kita ingin memulakan majlis kita ini dengan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan minggu ini dengan halaman 441 daripada surah Yasin. Pada minggu lepas sudah pun kita melihat kepada halaman pertama surah Yasin dan kita ingin menyambung pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Ping ini. Ping hari ini Ustaz ya. Ceria. Nampak ceria dan menarik nampak perbincangan hari ini. Ada kisah Ustaz ya. Ada kisah daripada surah Yasin yang sama selalu kita baca pada setiap minggu. Betul, ya. Kalau kita tuan-tuan selalu amalkan, kita ingin mengambil pelajaran dan amat penting ya, kerana baru ni saya ada bercakap dengan seseorang ya. Dia kata dia terasa dengan orang lain kerana orang ini dia nak cakap perkara baik, tapi bila dia cakap perkara baik tu tajam sangat. Sampai dia rasa macam dia give up untuk jadi orang yang baik. Saya kata mungkin kena tengok pada surah Yasin cara bercakap ya, agar ketika kita bercakap ini tidak kita keluarkan laser, keluarkan apa pedang ke menghiris-hiris hati orang, tetapi kebenaran adalah kebenaran. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 441, iaitu daripada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-27. Sebenarnya kita akan berkisah tentang Ashabul Qaryah di Antioch, di kawasan Turki sana ya, tetapi lebih penting daripada itu adalah isi tentang penduduk sebuah kota yang didatangi oleh beberapa orang rasul dan dibawakan perjuangan dakwah yang berlaku di kawasan Qaryah tersebut. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 13 hingga 19 untuk sama-sama kita memaknai dan juga memahami kandungan isi daripada surah Yasin. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'da. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini. Hari ini kita nak menyambung halaman yang ke-441 dan beberapa hari ini kita akan berada ataupun kita bersama dalam surah Yasin, surah yang selalu menjadi bacaan kita, bacaan harian kita yang selalu kita baca. Mudah-mudahan kali ini Ustaz Faz kita baca sama-sama ayat demi ayat dan dapat pula kita belajar. Kita menelusuri apakah isi kandungnya yang kadang-kadang sebelum ni kita jarang menelusurinya Ustaz. Ya, jadi syukur pada Allah SWT kita dapat ikuti pada hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mulakan bacaan kita ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-19 dengan bacaan murattal jiharkah ataupun jaharkah. Jemput sama-sama kita baca, gemakan rumah kita insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 13 hingga 19 yang menjelaskan kepada kita Ustaz ya, bahagian yang kedua daripada surah Yasin. Bahagian pertama di mana ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Masya-Allah. Pembuktian daripada atas iaitu daripada wahyu, daripada wal Quranil Hakim. Itu adalah pembuktian, penghujahan kaedah pertama daripada atas. Daripada belakang, daripada sejarah itu adalah berkaitan dengan kisah daripada ayat 13 hingga ayat 32, dan nanti Ustaz ya kita baca pada ayat 33 hingga 44 penghujahan daripada depan. Daripada alam sekitar tentang matahari, bulan. Jadi ketika kita berdakwah, surah Yasin ni adalah surah dakwah, maka kita kadang-kadang ada orang nak dengar ayat Quran tapi ada setengah orang tu dia tak suka dengar ayat Quran, tapi kita boleh berhujah menggunakan study case, sejarah, sirah, best practice. Dan kalau dia tak nak juga dengar, maksudnya kita boleh bawakan ilmu sains tentang ilmu contohnya biologi, kimia dan sebagainya, engineering, mathematics, ilmu-ilmu semasa, kerana penghujahan daripada atas, belakang dan depan ini adalah kaedah seorang pendakwah ya. Jadi ada 3 sudut dan itulah yang diajarkan oleh surah Yasin. Maka bermula dengan ayat yang ke-13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, iaitu Allah membawakan kisah
Ashabul Qaryah tidak diberitahu namanya, walaupun ulama menyatakan ini adalah negeri Antiok ya, Antakiyah, iaitu berada di kawasan Turki sana. Idja ahal mursalun, kawasan ini, kawasan kampung ini didatangi oleh beberapa orang rasul, didatangi oleh rasul. Jadi Allah nak bawakan kisah ini dan tidak dinyatakan nama tempat kerana ia bukan sekadar Antiok ataupun Turki ataupun di mana. Itu bukan fokus kepada ayat ini. Ini bukannya kitab sejarah, tetapi ini adalah kitab hidayah. Allah bawakan kisah ini bukan dengan penuh butiran, tetapi cukup untuk kita mengambil manfaat. Dan apakah manfaatnya? Iaitu satu kampung, satu kawasan, satu negeri didatangi oleh rasul-rasul yang menyampaikan mesej. Dan apa pelajaran untuk kita? Maksudnya memang rasul ini dihantar kepada kawasan sesuatu negeri misalnya untuk apa? Membawa risalah mengingatkan kepada negeri tersebut. Jadi kalau kita zaman sekarang rasul dah habis dah. Kita kenalah juga menyampaikan mesej kepada negeri kita. Kalau kita senyap saja duduk dapat gaji, makan tidur, bercuti apa sebagainya tanpa kita nak kisah jiran, maksudnya kita ini mungkin tak mengikut jejak rasul. Yang kita nak sama-sama hidupkan, lagi kuat baca Yasin, lagi kita ni cuba mengikut para rasul. Id arsalna ilaihi muthnain, dihantar dua orang kepada negeri tersebut, mereka didustakan. Fa'azzazna, dan dihantar lagi, dikuatkan lagi dengan rasul yang ketiga, dan mereka menyatakan apa? Rasul-rasul ini faqalu inna ilaikum mursalun, kami ini adalah orang yang diutus untuk menyampaikan risalah. Ya, mursalun itu orang yang diutus, dia bawa risalah, postman lah Ustaz. Postman yang membawa surat. Risalah itu daripada siapa? Sudah tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah respon daripada penduduk negeri tersebut? Dia kata, kau ni alah macam kami juga, basyarum mithluna, sama je, kami ada kulit macam kamu saja, tak ada beza pun kan. Nak cakap utusan konon kan. Jadi mereka mengolok-olokkan kepada rasul-rasul ini. Pada ayat yang ke-15 katanya, wama anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Ya, sebenarnya tak ada pun Ar-Rahman menurunkan sesuatu sikit pun, tak ada, apalah kata ada risalah, ada surat, ini adalah semuanya penipu. Ya, jadi ini adalah respon daripada penduduk negeri ini sebagai panduan kepada Nabi Muhammad yang mendapat surah ini, bahawa orang musyrik di Mekah itu juga menyatakan bahawa Nabi Muhammad ni penipu. Rasul dahulu didustakan, Nabi Muhammad didustakan, dan tidak mustahil pada waktu ini juga ada yang kata alah bersungguh-sungguh nak sampaikan Quran dekat company kami konon kan, kami dah maju dah, tak payahlah nak cerita-cerita, ini semua penipu kan. Dan ada orang yang begitu Ustaz, dia tak percaya kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi bila kita baca surah Yasin, orang kata tipu ke, nak poyo ke Ustaz ya. Kita tahu bahawa rasul-rasul dahulu pernah didustai, Nabi Muhammad pernah didustai. Kita kalau kena kutuk-kutuk sikit tu, jalan je lah ya. Sebagai penguat semangat bila kita membaca surah Yasin ini. Dan menarik dalam ayat 15 ini, bila kita melihat kepada perkataan wama anzalar rahman, kita dah bincang sebelum ini, Ar-Rahman itu tidak biasa didengari oleh orang-orang musyrik di Mekah. Dan yang keduanya, bila kita bercakap tentang Ar-Rahman ini, kita perlu buat sesuatu Ustaz ya. Semalam ataupun minggu lepas kita bincang tentang wa khasyar rahman bil ghaib, iaitu Ar-Rahman ini Maha Penyayang. Ya, tetapi kita kena takut kepada yang Maha Penyayang. Biasanya orang cakap alah penyayang, tak apalah kot. Tak, dia mesti takut apa? Takut kurang kasih sayang Allah beri kepada kita. Kerana apa? Kerana kita tidak menyebarkan rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Dan apakah tandanya kita menyebarkan kasih sayang? Kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang sedang berbuat bahaya. Tak nak kita ini kalau macam mak lah ya, mak tak nak anak ni jatuh longkang, ayah tak nak anak dia gagal dalam hidup, maka itu adalah tanda bahawa kita sayang anak kita. Maka Allah menyatakan kalau kita ini sayang kepada Allah dan nak mendapat lebih banyak rahmat daripada Allah, kita kena menyampaikan risalah rahmatan lil alamin. Ayat yang ke-16 ya, menyatakan bahawa qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Ini respon daripada mereka yang kata bahawa alang kau ni manusia biasa je kan, tak ada apa-apa pun.
ya. Jadi pada waktu itu diajarkan kepada rasul ini, cara responnya ialah Allah je yang tahu. Kan, aku tak perlu pun engkau untuk acknowledge aku rasul, ya. Saya ini adalah rasul daripada Allah. Allah dah bersumpah wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Cukup. Cukup. Betul. Ya, Allah suruh saya menyampaikan kebaikan, cukup. Tak payah pula kamu nak kata kau siapa? Ya, dulu belajar kat mana ni? Kan. Okey. Kalau ada orang yang persoalkan kita begitu, kita kata tak apalah, kan, asalkan kalau ini baik, saya teruskan, biar Allah sajalah yang tentukan. Itu saja, ya. Jangan pula kita kata daripada mana, engkau daripada mana pula. Kalau kita buat begitu, kita pun bergaduh. Betul. antara orang itu orang ini, ia tidak menjadi akhlak kepada para pendakwah. Ayat 17, ya, menarik untuk kita perhatikan sambungan oleh rasul itu, wama alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kami ini kecuali al balagh al-mubin. Ada dua ustaz, ya. Yep. Al-balagh al-mubin. Al-balagh ini adalah tugas kami menyampaikan dengan cara terbaik agar sampai kepada pendengar. Maksudnya apa? Maksudnya ia mestilah dalam bentuk kaedah yang terbaik. Dia tak bolehlah kalau kita ceramah ustaz, ya. Ceramah kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian dengarlah. Dia tak al-balagh. Maknanya nak dengar dengan tak nak dengar sudah. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita tahu bahawa ia adalah mubin, mubin itu adalah fakta yang betul, tapi itu apa yang nak disampaikan, tapi al-balagh ni cara dia ustaz. Itu sebabnya bila ustaz ada apa baca taranumnya, ya, bila ada nasyidnya, dia kan menarik perhatian. Ya, lepas itu dia mestilah berasaskan dia punya fakta yang jelas. Jadi al-balagh al-mubin ini dia macam shampoo dua dalam satu lah. Kan, dia tak boleh asing, tak boleh pula konten dia kandungannya bagus tapi kan, ataupun cara dia betul sangat bersemangat sangat kan, tapi isinya kelentong lebih kan. Yang itu kita nak elakkan, kerana ini adalah cara para rasul pada ayat yang ke-17. Tetapi mereka masih tak puas hati. Ayat 18 kita nak baca bersama bagaimana mereka ini kata bahawa engkau ni memang penyusah, membawa susah kepada kami. Ayat 18 yang kita nak tengok bersama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Al-Fadhil Safas. Kita nak ulang baca ayat yang ke-18 ya Ustaz, 18. Okey, ayat 18 agak panjang ayat tu. Kita cuba latihan kita sampai tak nafas ataupun bagaimana kita nak memilih untuk waqaf, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 18, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami rejam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih daripada kami. Ini adalah respon daripada penduduk Al-Qaryah sebentar tadi Ustaz, ya, penduduk negeri tersebut. Pasal bila mereka berhujah, ya, mereka cuba menafikan para rasul ini. Bila mereka tidak boleh berhujah dengan tepat, dengan jelas, akhirnya mereka menggunakan kekasaran, main kasar, ya. Apakah yang mereka main kasar? Mula-mula mereka kutuk dulu, ya. Dia kata inna tatayyarna bikum, ya, kami ni ada masalah, kami ni datang ke bukan datang ke malangan, datang malang ataupun sial, SIAL Ustaz, ya. Itu susah sikit nak sebut tu. Betul. Tapi mereka sanggup cakap begitu kerana apa? Kerana kamu datang ke sini, ekonomi kami, bisnes kami, semua yang tak jadi ini pasal kamu, ya. Ini kefahaman orang-orang musyrik ini, dia mengaitkan nasib mereka itu dengan kehadiran seseorang. Tetapi sebenarnya realitinya ialah yang menyebabkan mereka itu malang dinyatakan pada ayat 19, pada ayat seterusnya.
ya. Jadi mereka kata kerana kami susah ya, pasal kamu ni asyik nak tegur kami punya bisnes kamu tegur kami ni rasuah lah, tegur itu ini susah kami nak cari makan. La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu dan kami akan mengazab kamu selepas ini. Jadi ini ancaman demi ancaman, main kasar dah Ustaz. Betul. Ya, pasal apa? Pasal Rasul ini dia tak main kasar. Dia tegur je, janganlah rasuah. Ya, janganlah kita ni merosakkan, menzalimi orang lain. Orang lain pun nak cari makan juga. Betul. Kan. Tetapi dia tak suka ditegur, dan dia mengaitkan masalah-masalah yang berlaku ada kaitan dengan kehadiran Rasul pada waktu itu. Jadi Nabi ataupun Rasul ini membalas, dia kata ta'irukum ma'akum, sebenarnya nasib malang yang ada itu adalah bersama kamu disebabkan kekufuran kamu buat kufur, itu yang menjemput malang. Dan lebih daripada itu apa, kita akan perhati selepas ini, tapi kita saksikan dahulu perkataan pilihan pada halaman 441. Perkataan pada hari ini adalah rajama, iaitu merejam. 14 kali disebut dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita jumpa pada ayat yang ke-18 sebagai satu respon tidak bertanggungjawab, tidak hujah, ya, tidak ada hujah. Bila seseorang itu habis mati akal, maka seseorang itu akan menggunakan kaedah fizikal, tetapi itu bukan tanda kebenaran, malah itu adalah tanda kekalahan, dan itu tanda kebatilan yang tidak kita ingin gunakan Ustaz ya. Kalau dekat rumah anak-anak, adik-adik kan, kalau rasa macam dia nak bergaduh tu kan, kalau dah habis hujah tu, pakai mulut dah habis, dia pakai penumbuk kan, itu tandanya bermulalah kebatilan ya di dalam sesuatu rumah ya. Dan bagi pasangan rumah tangga pun sama juga, jangan gunakan kekasaran, kerana kita adalah umat penuh dengan hujah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Itulah sunnah para pejuang. Sambungan dia tadi sikit Ustaz, biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata. Kan, rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tidak berwaktu. Itulah di antara sifat-sifat atau sunnah-sunnah para pejuang. Kalau kita perhatikan tadi Safazah, Allahu Akbar kan, bukan terus diterima, bahkan ada banyak penolakan. Kalau penolakan secara biasa okey, tapi barangkali dengan cercaan, hinaan, kekasaran, main kasar tadi ya, itu yang berlaku sebenarnya Ustaz. Betul Safah. Yang kita doakan sebenarnya, kita doakan para rasul ya, terus menjadi orang-orang yang menjadi contoh kepada kita Ustaz ya, bahawa kita ini tidak boleh berada dalam keadaan comfort zone, dalam keadaan selesa. Dan itulah kesan daripada membaca surah Yasin. Kita makin baca surah Yasin, makin lagi kita ingin melaksanakan dakwah. Makin membaca surah Yasin, makin kita keluar daripada comfort zone, keselesaan kita. Untuk apa? Untuk kita memperjuangkan mereka yang dizalimi, mereka yang miskin, mereka anak yatim, kumpulan-kumpulan yang perlu diperjuangkan seperti mana para rasul ini. Jadi mari kita sama-sama melihat kepada komplain tajwid kita Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak singgah sekejap untuk kita melihat kalimah yang perlu kita beri perhatian supaya tak berbeza ataupun tak sama bunyi dia. Kita nak lihat ayat yang kita dah kita dah sediakan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam segmen tajwid. Jom kita ikuti, iaitulah menyempurnakan huruf yang bersamaan pada makhraj, iaitu huruf ta dan huruf ta. Bagusnya, iaitulah pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna tatayyarna bikum. Kalimah yang kita nak fokuskan iaitulah pada kalimah tatayyarna bikum.
tayyarna bikum, iaitu mula-mula huruf ta, lepas tu huruf ta. Jangan kita baca dua-dua bunyi ta. Qalu inna tatayyarna, dua-dua bunyi ta, ataupun dua-dua bunyi ta pula. Qalu inna tatayyar, dua-dua bunyi ta pula. Jadi kena hati-hati ta dan juga ta. Beza kat mana? Beza sifat dia. Beza sifat dia. Antaranya ialah huruf ta dia ada sifat isti'la kan, dia dan huruf tebal. Jadi bila kita sebut huruf ta tu, terangkat lidah kita kan. Ta 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 ta, terangkat daun lidah kita kan. Jadi menyempitkan udara untuk keluar. Ta 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 ta, tak dekat lidah. Ta yang terangkat lidah. Ta ta, dua-dua hujung lidah huruf dia, tempat keluar. Sifat dia berbeza. Jadi kena hati-hati, satu bunyi nipis, satu bunyi tebal. Ta 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 ta. Jadi selamat mencuba, selamat menyemak bacaan-bacaan contoh yang dekat-dekat macam ni dengan guru-guru kita Ustaz Fas, supaya dia tak bunyi tak yang kita takut berubah makna. Betul. Jadi ini penting Ustaz ya. Kalau katakan ada program-program yang mengasah cara baca Yasin, itu bagus juga Ustaz ya. Pasal sebenarnya baca Yasin ni selalu di kalangan orang-orang Islam di Malaysia, Nusantara, dan kita naklah dia sambil gitu dia kan, dia lalu dan ada kesilapan-kesilapan itu. Nak buat baik bagus tapi buat baik ni buatlah yang terbaik agar Allah terima amal kita insya-Allah. Baik. Jadi kita sudah selesai dengan ayat 19 ataupun kita baca sehingga ayat 19 sebentar tadi di hujung itu diingatkan in zukirtum, para rasul mengingatkan bahawa sebenarnya nasib malang kepada kamu itu adalah kerana kekufuran kamu. Dan bila diingatkan ini, bal antum qaumum musrifun, kamu melampau bila diingatkan. Sebenarnya kalau kamu tidak melampau, maka tidak ada masalah, kamu tidak akan mendapat malang dalam hidup kamu. Dan tak ada kaitan dengan para rasul yang datang. Orang datang buat baik Ustaz ya, tak apa kaitannya dengan malang tersebut. Tetapi ada juga kalau anak murid yang tak belajar, lepas tu bila cikgu datang, dia kata cikgu ni lah yang menyebabkan saya fail. Cikgu yang menyebabkan saya fail, padahal dia yang sendiri tak belajar bersungguh-sungguh. Jadi kita nak teruskan kalau tadi para rasul 2 campur 1, 3 rasul dihantar, maksudnya ada banyak cubaan ataupun panduan yang Allah berikan kepada negeri ini, tetapi tak jalan tak berapa jalan. Allah tambah lagi dengan ayat 20 hingga ayat 27. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak menyambung bacaan kita di ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-27. Sedar tak sedar Ustaz Faz rupanya hari ni halaman terakhir juzuk 22 dah. Betul. Allahu akbar kan. Lepas ini masuk juzuk 23. Makin laju. Makin menuju ke penamat. Dia kalau penamat itu kita kena makin bersungguh lagi Ustaz ya. Insya-Allah moga-moga Allah terima. Amin. Amin ya rabbal. Jadi kita sambung. Tadi kita dah baca dengan jiharka. Untuk yang kedua ini kita cuba baca dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 20 hingga 27 menyambung kepada kisah ya Ashabul Qaryah ini yang didatangi oleh dua campur satu rasul Ustaz ya. Dan kemudian bila mereka ini diancam untuk direjam, untuk diazab ya, dan dikaitkan rasul-rasul ini sebagai sumber malang kepada nasib mereka. Selesai bahagian pertama. Bahagian kedua ini Allah menyatakan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang pemuda daripada hujung kampung. Bukan hujung kampung, hujung kota. Ya, hujung kota tu kampunglah ya. Jauh daripada kota tersebut. Dan didahulukan aqsal Madinah ini daripada rajul nak menceritakan bahawa ia sebagai satu keutamaan Ustaz ya. Tak semestinya orang bandar sahaja, orang di luar bandar yang jauh pun tetap juga bersama dalam perjuangan dakwah. Dan individu ini bukanlah rasul tetapi ia adalah rajul, seorang pemuda biasa. Siapa namanya tak tahu. Tak tahu Ustaz ya, tapi ada di kalangan ulama yang mencari dan memberikan nama kepada individu tersebut. Tetapi bila tidak diletakkan di sini, itu pelajaran untuk kita. Ia bukan hanya milik individu tersebut, tetapi kalau kita orang biasa, bukan orang yang banyak sangat ilmu lah Ustaz ya, orang-orang biasa tetap juga mampu untuk bersama dalam perjuangan dakwah ini, sehingga Allah menyatakan yas'a, bergegas ya ke bandar tersebut. Dan apakah yang dinyatakan oleh pemuda ini? Ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah kepada para rasul ini. Ini mesej ya, maksudnya si pemuda ini membuat promosi Ustaz. Dia tak sampaikan mesej sangat. Dia tak pandai ceramah sangat. Tapi dia kata jomlah, dia share dekat Facebook, jomlah kan kita pergi ke masjid. Dia promosi, marketer ya, tolong buat pemasaran kepada rasul-rasul yang membawa mesej kebaikan ini tadi. Dan dalam ayat yang ke-20 ini bila Allah menggunakan perkataan yas'a, itu tandanya apa Ustaz ya? Seorang daripada ulama Ibnu Ashur menyatakan yas'a ini menunjukkan betapa Allah mengangkat sifat si pemuda ini bergegas mengubah kepada apa? Kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku ini kerana mereka kata engkau ni sumber malang kami akan rejam kamu, kami ni akan mengazab kamu. Jadi bila ada kemungkaran-kemungkaran begitu, pemuda ini datang bergegas kerana nak mengubah kemungkaran. Jadi dalam hidup kita ini kalau ada kemungkaran, sesuatu yang tak kena berlaku, kita kena bergegas. Bukan je slow je Ustaz ya. Lambat je. Apa komen? Tak apalah, nak buat macam mana. Itu bukan ciri orang yang membaca surah Yasin. Orang membaca surah Yasin walaupun dia orang biasa tetapi bersegera ya dalam mengambil tindakan mengubah kepada keburukan. Baik. Pada ayat yang ke-21 kita melihat bagaimana pemuda ini bercakap, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ketika dia buat pemasaran itu, dia recommend ikutlah pada rasul-rasul ini. Ya, sifat, ada dua sifat tanda seseorang pendakwah itu benar. Ya, ini dinyatakan oleh Imam As-Sa'di. Ya, dia kata yang pertama apa? Iaitu yang pertama la yas'alukum ajra, dia tidak minta upah. Dia tak minta upah ya. Dia sebenarnya bukan nak apa-apa tetapi dia nak menyampaikan mesej itu kepada kamu tak rugi satu sen pun. Yang pertama. Yang keduanya ialah wahum muhtadun, dan mereka itu diberi hidayah.
Hidayah ni maksudnya apa? Mereka cakap apa yang mereka buat. Mereka buat apa yang mereka cakap. Muhtadun ini bila dapat hidayah dipimpin oleh Allah SWT untuk buat apa yang Allah suruh. Pasal ada penceramah Ustaz ya. Ada orang yang ajak dia, sama ada dia mesti nak minta sampai beribu-ribu ringgit. Itu satu, itu cabaran yang disampaikan dalam ayat 21 ini. Yang keduanya dia cakap tapi dia tak buat. Dia cakap tapi dia tak buat. Jadi yang ini tanda seorang pendakwah itu benar ialah dia tidak meminta upah dan juga muhtadun. Kita kena asingkan mengajar dengan berdakwah Ustaz ya. Berdakwah ni dia tak boleh minta upah. Ya, kalau mengajar yang itu lain. Ya, itu sebabnya kalau katakan ada orang perlukan bantuan. Pada waktu itu kalau katakan awak ada duit tak, baru saya akan bantu. Tak boleh ya. Dia perlukan nasihat, dia perlukan bantuan ya. Tetapi kalau mengajar memang dalam tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada yang dihantar untuk mengajar dan boleh mengambil upah. Jadi kita kena bezakan perkara tersebut. Ibu ayah ya nak mengajar anak untuk sembahyang subuh kan. Bayar dulu abah RM2 sejam baru abah akan kejutkan contohnya lah ya. Taklah ayah buat gitu. Tapi kalau di dalam masyarakat kadang-kadang kita nak tolong kepada orang miskin, nak mengajak ke arah kebaikan kepada anak-anak muda, jangan sampai semuanya di RM kan ya, kerana itu adalah bukan ciri yang melambangkan benarnya seorang pendakwah. Dan yang keduanya dia bercakap apa yang dia buat apa yang dia cakap. Dan ayat 22 dinyatakan wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan mengapa aku tidak menyembah kepada Allah yang ataupun yang menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu kembali. Kalau kita beri perhatian Ustaz ya kepada perkataan wama liyala a'budul ladzi ya, mengapa aku la a'budu, aku tidak beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku. Ustaz perasan tak ada berapa kali aku kat situ? Paling kurang ada 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Jadi kalau kita perasan kat situ, sebenarnya apabila kita melihat pada ayat 22 ini, wama liyala a'budul ladzi fatarani, dia bercakap dengan teruk betul lah aku ni kalau bercakap ketika orang lain bercakap. Contohnya kan. Jadi dia tak marah pada orang. Dia akan cakap, saya kalau saya dengar ceramah, kalau saya ni cakap ketika orang penceramah cakap, saya ni teruk betul. Itu adalah cara si pemuda ni bercakap. Dia ketika dia berceramah itu, dia tak kata, kamu ni mengapa kamu bercakap? Kan. Dia tak cakap begitu pasal itu kasar. Seorang pendakwah dia selalu mengaitkan kesilapan kepada dirinya, tetapi kalau kebaikan, terima kasihlah tuan-tuan kerana memberi perhatian kepada ceramah yang sedang disampaikan. Ini ayat 22. Satu disiplin bercakap ketika menyampaikan dakwah, walaupun di hujung itu dicakap dan kepadanya kamu akan kembali. Ya, jadi adab ketika berceramah, berdakwah ini penting. Disambung lagi, attakhidhu min dunihi alihah, ya, pada ayat yang ke-24 kita ataupun ayat 23. Kita baca sekali lagi. Di situ pun ada panduan yang boleh kita ambil sebagai seorang pendakwah. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, kita nak ulang bacaan kita di ayat yang ke-23. Hati-hati di permulaan itu ada 2 hamzah. Takhidu, jangan jadi bunyi satu takhidu kan, ataupun ada setengah tu dia terlalu macam nak berat sangat safasah, dia jadi tenang-tenang saja, tenang-tenang, perlahan-lahan perhatikan betul-betul kan. Takhidu. Mari kita cuba baca ayat yang ke-23, baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 23, dan mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya. Kalau kita beri perhatian Ustaz ya, mengapa aku? Ya, cara dia bercakap kan, bukannya mengapa engkau tak menyembah selain daripada Allah. Dia tak cakap begitu. Dia kata mengapa aku tidak menyembah jika yang Maha Pemurah itu mahukan bencana terhadapku. Bukan pada jika Allah nak azab kamu, kan kalau penceramah guna kaedah begitu, ya tuan-tuan, kita pun rasa alamak, ya tuan-tuan dah baca Yasin beberapa tahun tuan-tuan, faham tak faham? 30 tahun tak faham apa tuan-tuan baca kan gitu kan, kita pun akan tetapi kalau cakap ya tuan-tuan, saya dah baca 20-30 tahun tuan-tuan Yasin, tapi saya dulu tak faham. Dekat Johor dulu baca tak faham. Teruk betul saya ni kalau baca surat tak faham kan. Jadi yang di highlightkan itu kepada orang yang bercakap, bukannya kepada orang yang disampaikan. Tapi orang yang mendengar tu, kalau dia ni memang jenis yang dengar, dia pun kata betul jugalah, saya pun berkaitan dengan perkara itu juga. Ini adalah adab bagaimana menyampaikan. Disambung pada ayat yang ke-24 pun sama, inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku tentu jadi orang yang sesat yang nyata. Kerana apa? Tidak menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan kemudian inni amantu, aku nak beriman ni ya. Kemudian barulah dia cakap Ustaz ya, fasmaun, wahai kaumku dengarlah. Baru dia cakap kepada orang yang sedang disampaikan. Jadi ini adalah adab ya, bagaimana berdakwah. Dan pasal bila dia dah mula cakap je Ustaz ya, fasmaun saja, kau nak tegur aku, berdebush ya, kena pukul pemuda tersebut sehingga kan terus pada ayat yang ke-26, qila dukhulil jannah, terus masuk syurga Ustaz. Syurga yang dinyatakan sini adalah syurga satunya adalah di alam kubur. Dah nampak dah preview ke syurga kerana dia syahid Ustaz. Masya-Allah. Ya, syahid kerana dalam medan dakwahnya itu dia dipukul sampai syahid. Dan ketika dah sampai ke jannah ini masih lagi beliau menyatakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya, alangkah baiknya kalau kaumku amat mengetahui ganjaran aku dapat keampunan dan dapat kemuliaan berada di syurga ini. Jadi walaupun dia kena pukul dan syahid dan dah sampai ke syurga itu, sebenarnya boleh dicakap Ustaz ya, itulah ya, aku nak laknat pada engkau kan, aku doakan dia masuk neraka. Itu bukan kaedah pendakwah yang dinyatakan dalam surah Yasin. Dah masuk syurga pun masih lagi alangkah baiknya dengan penuh kasih sayang. Dan inilah yang menjadi ruh kepada surah Yasin untuk ayah-ayah, ibu-ibu bila anak buat hal ke Ustaz ya. Kita terus cakap abah dulu pun lihat juga nak sembahyang kan. Tak apa kejut. Bangun. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, kita ingin sampaikan mesej dengan cara yang berkesan dan jelas faktanya. Ini yang kita belajar daripada ayat yang ke-17. Yang kedua, sentiasa menyokong dan mempromosikan mesej dakwah kebaikan. Yang kedua, dan yang ketiga, kita harapkan gunakan bahasa yang lembut ketika menyampaikan seruan, dan cara lembut itu dengan kita mengaitkan kekurangan dengan diri kita, tetapi kelebihan kita berikan kredit pujian itu kepada orang yang mendengar kita. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa berusaha untuk menyampaikan apa juga kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah, membuat amal soleh ya Allah, berkongsi apa juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan barakah daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Jaga hati kami ya Allah, jaga tutur kata kami ya Allah, jaga amal ibadah kami, perbuatan kami ya Arhamar Rahimin.
Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya, dan kita doakan agar terus kita menyebarkan dakwah al-Quran ini dengan adab yang kita belajar daripada halaman 441. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan sama-sama kita menyumbang dan kita berdakwah dengan panduan daripada surah Yasin. Moga-moga ini Allah terima dan kita dapat menjejak kepada para rasul yang berhikmat, yang berjasa kepada umat manusia. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.